Seorang tertuduh pembunuh kedengaran menangis di dalam mahkamah. Pendakwa raya berkata dia menembak dan membunuh istrinya apabila dia menemui jaket orang lain di dalam bilik tidurnya. Fakta ini ialah, selepas jam 8.30 pagi pada hari Sabtu 24 Mei, polis telah menerima panggilan mengenai seorang individu yang telah ditembak. Kami mendengar daripada seorang wartawan Boston yang berada di dalam bilik mahkamah ketika air mata mengalir. Ini adalah skandal yang dibentangkan oleh Law and Crime. Saya, Sierra Gillespie. Bukanlah sesuatu yang luar biasa untuk melihat emosi di dalam bilik mahkamah, terutamanya dalam jenis kes yang kami liputi. Maksud saya, ia melibatkan jenayah seksual, penderaan, pembunuhan, semuanya perkara yang sangat emosional. Tetapi kebanyakannya, Anda biasanya melihat mangsa atau mereka yang terselamat menangis. Kadang-kadang mungkin juga ahli keluarga. Tetapi jarang sekali Anda melihat seorang tertuduh yang didakwa membunuh seseorang menangis semasa sebutan pertama di mahkamah. Tetapi itulah yang berlaku minggu ini di Boston. Itu adalah rintihan Sean Brewer, 58 tahun lelaki dari Massachusetts yang didakwa membunuh istrinya, Jacqueline, pada hujung minggu lalu. Skandal hari ini membawa kita ke Winthrop, Massachusetts. Itu adalah bandar yang terletak di timur laut Boston. Dan disitulah rumah Sean dan istrinya, Jacqueline, 47 tahun, yang dikenali sebagai Jackie Berry. Dan menurut apa yang diberitahu oleh peguam bilik Sean kepada CBS Boston, pasangan itu baru sahaja berkahwin dan sangat bahagia. Tetapi pada hujung minggu, polis telah dipanggil ke apartmen mereka apabila bunyi tembakan kedengaran. Faktanya ialah, sejurus selepas jam 8.30 pagi pada hari Sabtu 24 Mei, polis menerima panggilan mengenai seseorang yang telah ditembak di nombor 20. Apabila polis tiba, mereka mendapati Jackie Berry yang berumur 47 tahun di atas katilnya mengalami kecederaan akibat tembakan. Suaminya tertuduh di hadapan mahkamah Sean Brewer berada di dalam rumah ketika polis tiba. Dia mendakwa kepada polis bahawa pada pagi itu dia sedang menyapu bilik tidurnya sebelum ke gereja apabila dia menemui barang-barang di bilik tidur dia dan isterinya yang bukan miliknya, termasuk jaket yang di dalam poketnya terdapat senjata api. Dia menyatakan bahawa dia mengeluarkan senjata api itu untuk bertanya kepada Cik Berry mengenainya. Dia menyatakan bahawa dia tidak menyentuh picu dan senjata itu tidak disarungkan. Senjata itu meletup terkena Cik Berry. Biar saya berhenti sekejap di sini untuk menyatakan bahawa ketika pendakwa raya sedang menerangkan kepada mahkamah apa yang didakwa berlaku, anda boleh lihat Sean sebenarnya mula menangis. Dan kita ada semuanya dirakam di kamera. Kita juga akan mendengar daripada seorang wartawan CBS Boston yang berada di dalam mahkamah pada masa itu semasa temu bual hari ini. Tetapi terlebih dahulu, apa yang dikatakan oleh pihak pendakwa? Mereka mendakwa bahawa pada pagi Ahad, Sean berada di biliknya sebelum pergi ke gereja. Dan pada masa itulah, dia didakwa menemui beberapa barang yang bukan miliknya, iaitu sebuah jaket dan sepucuk pistol. Sekarang, tidak jelas barang-barang itu milik siapa. Pihak pendakwa tidak membuat spekulasi sama ada barang-barang itu milik lelaki lain atau jika terdapat hubungan sulit yang didakwa berlaku. Tetapi apa yang mereka katakan ialah pistol itu telah meletup. Jackie telah ditembak ketika dia sedang berbaring di atas katil. Waran geledah telah dijalankan di apartmen itu pada hari tersebut yang membawa kepada penemuan dalam tempoh 48 jam dan terdapat senjata api. Saya tidak mampu melepaskan kertas cartridge itu. Ia adalah pelongsong peluru terpakai. Cik Berry telah besarkan meninggal dunia dan pejabat ketua pegawai perubatan telah menentukan punca kematian itu. Sean Brewer kini didakwa atas kesalahan membunuh tanpa niat dalam kematian Jackie. Sekarang, video ini adalah dari prosiding pertuduhan yang diadakan semalam di Mahkamah Perbandaran Boston. Dan dalam perbicaraan itu, pihak pendakwa dengan pantas menekankan beberapa kesalahan lampau Sean. Selain daripada fakta-fakta tersebut, rekod jenayah tertuduh merangkumi kesalahan serangan di bawah common law, serangan feloni dan serangan dengan senjata berbahaya. Dia mempunyai rekod jenayah yang panjang dengan banyak sabutan, termasuk jenayah kedanasan dan kesalahan berkaitan dadah. Selain itu, dia juga mempunyai satu kes yang masih belum selesai di bahagian pusat Mahkamah Perbandaran Boston untuk kes serangan dan memukul bertarikh 11 November. Serangan dan memukul pegawai polis dan namanya adalah yang terakhir di bawah terjuri undang-undang biasa untuk jumlah satu kes. Berdasarkan fakta dan rekod tertuduh, saya ingin meminta mahkamah untuk memenuhi permohonan pihak pendakwa ke atas yang
dengan jaminan sebanyak $11,000. Jaminan tertutup telah dibatalkan dan untuknya diarahkan supaya dia kekal di dalam bangunan sehingga perbicaraannya dijalankan. Saya tiada komen. Menurut CBS Boston, jaminan untuk Sean dalam kes tertangguh yang lain telah dibatalkan. Tetapi, jumlah jaminan yang tinggi telah ditetapkan untuk tuduhan pembunuhan tanpa niat. Berikut adalah hakim bagi kes ini. Saya akan menetapkan jaminan seperti yang diminta pihak pendakwa sebanyak $100,000. Ia adalah standard untuk lokasi tersebut dan tiada sebarang hubungan dengan penduduk yang berada di lokasi itu. Tetapi itu tidak terpakai kepada peguam. Saya perlu sekali lagi menyatakan bahawa dalam petikan suara itu, anda tidak dapat melihat Sean kerana dia benar-benar menutup mukanya. Tetapi dalam klip seterusnya ini, ketika peguam membincangkan jaminan dan anda tahu tarikh mahkamah akan datang, anda boleh dengar dengan jelas dia menangis. Amaran pembatalan jaminan dan anda mempunyai nombor dokumen 2401 CR 63100. Jadi, saya akan memuat naiknya. Adakah anda ingin memberi komen? Baiklah. Jadi itu akan menjadi pembatalan selama 60 hari. Saya rasa 60. Hari ke-60 dengan kehidupan di pantai. Dan kami akan membawanya kembali atau menghantarnya balik ke sentral selama 30 hari. Adakah anda ada sebarang soalan? Saya rasa itu saja. Ya, saya. Saya akan semak doket terakhir dengan segera. 17 hari bulan adalah tarikh perbicaraan. Jadi kita akan jadikan itu sebagai sebahagian daripada perintah pada 17 Jun. Beginilah cara pendengaran itu berakhir. Ikat jamin Anda ditetapkan sebanyak $100,000 dengan syarat untuk menjauh dari lokasi tersebut dan tidak berhubung dengan penghuni lokasi itu. Sila ambil maklum bahawa jika anda melanggar syarat kebebasan anda atau melakukan kesalahan lain semasa kes ini masih berjalan, jaminan anda boleh dibatalkan dan anda boleh ditahan selama 90 hari tanpa jaminan sementara menunggu pendakwaan. Dan klip terakhir yang kita ada ialah Sean benar-benar menutup mukanya dan sekali lagi menangis. Usul untuk mengekalkan rekod didengar dan dibenarkan atas persetujuan. Hakim Komensari memberitahu bahawa jaminan defendant belum ditahan. Disitulah pendengaran berakhir, tetapi bukan di situ cerita berakhir. Wartawan CBS Boston Louisa Moller berada di dalam mahkamah untuk semua itu, tetapi juga di luar mahkamah selepas itu ketika peguam bela Sean bercakap. Dan menurut laporan Louisa, pihak pembela mendakwa bahawa kata-kata terakhir Jackie membuktikan ini adalah satu tembakan tidak sengaja. Apakah kata-kata itu masih tidak jelas? Dan sama ada Sean, satu-satunya saksi juga masih tidak jelas. Pihak pembela juga berkata mereka tidak pasti barang siapa yang Sean jumpa di dalam bilik tidur kerana ingat dia didakwa menemui jaket dan pistol ini dan kita masih tidak tahu milik siapa barang-barang itu. Jadi masih banyak persoalan di sini seperti yang dinyatakan oleh pendakwa. Kita masih belum tahu punca kematian Jackie. Tetapi yang paling penting di sini ialah satu nyawa telah terkorban. Keluarganya juga bercakap dengan CBS Boston dan mereka berkata, petikannya, Jackie seorang yang manis, setia, penyayang, dan baik hati. Dia seorang yang suka menjaga orang lain. Dia begitu bangga menjadi kakak, anak, makcik, anak saudara, kawan, dan sepupu kepada begitu ramai orang. Kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa besarnya kesan kehilangan ini kepada kami semua. Dunia hari ini terasa kurang bersinar kerana dia sudah tiada. Jackie, kami akan sentiasa menyayangi dan merindui kamu sepanjang hayat kami. CBS Boston juga telah menghubungi tuan rumah Jackie yang menyifatkan beliau sebagai penyewa yang sangat baik. Tetapi mereka juga mengatakan bahawa Sean sebenarnya tidak pernah diluluskan sebagai penyewa dalam perjanjian sewa tersebut. Dalam satu kenyataan, Blue Sky Realty berkata, kami tidak pernah menerima permohonan untuk beliau. Beliau tidak pernah berada dalam mana-mana perjanjian sewa kami dan kami juga tidak pernah dimaklumkan tentang sebarang permintaan untuk menerima beliau sebagai penyewa tambahan di bangunan tersebut. Doa dan ingatan kami ditujukan kepada keluarga dan rakan-rakan Jacqueline dalam saat yang sangat sukar ini. Ini memang satu kes yang tragis secara keseluruhan, tetapi apa yang membezakannya daripada Semua kes lain yang kami liputi di sini di Law and Crime ialah reaksi tertuduh di dalam mahkamah.
Jadi, untuk melihat dengan lebih dekat tentang perkara itu, kami kini bersama wartawan CBS Boston, Louisa Mahler, yang sebenarnya berada di dalam mahkamah. Louisa, terima kasih kerana bersama kami dalam rancangan Skandal hari ini. Seronok dapat berjumpa dengan anda. Dan saya perlu tanya, saya tahu anda telah bekerja di Boston selama lebih daripada 1 dekad. Anda sudah biasa keluar masuk mahkamah. Pernahkah anda melihat sesuatu seperti ini sebelum ini, di mana tertuduh menangis? Baiklah, Sierra, pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya. Sukar untuk saya menyelak semula fail sejak 11 tahun lalu. Tetapi saya boleh katakan bahawa ini adalah satu pengalaman yang sangat unik. Kita jarang melihat seorang tertuduh menunjukkan sebarang emosi kerana kebiasaannya pihak pembelaan mereka tidak mahu mereka berbuat demikian. Dan Awak tahu. pegawai mahkamah dan hakim juga tidak mahu mereka berbuat demikian. Tetapi dalam kes ini, ada seorang tertuduh, Sean Brewer, yang sebaik sahaja dia masuk ke dalam bilik mahkamah, dia terus menjadi sangat emosional. Dia jelas masuk dengan wajahnya yang kelihatan berkerut, seolah-olah dia sedang menahan air mata. Dan kemudian, semasa prosiding pertuduhan berlangsung, yang mana anda tahu ia adalah perkara yang sangat rutin, dan anda tahu, prosiding pertuduhan ini adalah langkah pertama apabila seseorang mula berdepan kes jenayah. Kami dengar dia, kami mula-mula nampak air mata mengalir di wajahnya. Pada satu ketika, dia seolah-olah meletakkan kepalanya di lengannya dan menyandarkannya pada palang di kawasan tahanan dalam bilik mahkamah. Dan kemudian kami dengar esakan yang jelas kedengaran. Dan pada bila-bila masa pun, pegawai mahkamah tidak meminta dia berhenti. Begitu juga dengan peguam bela dia. Dan nampaknya kami hanya cuba untuk teruskan prosiding. Tetapi dia menangis sepanjang pengalaman yang sukar itu. Sesuatu yang unik dan sangat memilukan. Ya, sebenarnya kami ada video yang kami mainkan beberapa petikan audio sepanjang episod ini. Dan menarik apabila anda menyebut mereka tidak berkata apa-apa untuk menghentikannya. Kerana kadang-kadang anda tahu, hakim dan peguam hanya berbincang tentang logistik sejujurnya. Seperti, okey, ini bila prosiding seterusnya akan diadakan. Di sini kita bercakap tentang jaminan. Dan anda boleh dengar dia seakan-akan teresak-esak dengan apa yang mereka bincangkan. Dan saya rasa dari reaksi anda tadi, maksud saya, penonton kita boleh membuat keputusan sendiri apabila mereka menonton petikan audio itu dan melihat apa pendapat mereka. Tetapi reaksi anda di dalam mahkamah, adakah anda rasa ia benar-benar ikhlas? Anda tahu, sukar untuk saya katakan. Ia memang nampak benar. Dia benar-benar menangis. Air mata mengalir di pipinya. Dari perspektif saya di galeri, untuk jelaskan, anda tahu, bilik mahkamah dibahagikan kepada tempat duduk seperti bangku di sebelah kiri dan kanan. Dan tempat saya betul-betul di sebelah yang sama dengan tempat dia ditahan. Jadi saya lebih jelas dapat dengar esak tangisnya. Dan kemudian apabila saya melihat video itu selepas kejadian, saya dapat lihat air mata mengalir di wajahnya. Tetapi saya rasa, sekali lagi, letusan emosi biasanya tidak digalakkan di mahkamah. Dan jika ia kelihatan seperti dibuat-buat atau berlakon, saya bayangkan biasanya seseorang akan campur tangan, sama ada pegawai mahkamah atau hakim, untuk meminta agar keadaan dikawal di mahkamah. Dan dalam kes ini, mereka tidak berbuat demikian. Ya, dan itu sesuatu yang penonton kita sangat biasa kerana kita ada episod-episod di Law and Crime di mana kita paparkan 15 letusan emosi utama di mahkamah. Dan anda dengar hakim berkata, anda kena kawal diri. Maksud saya, ini adalah mahkamah. Dan itu bukan apa yang kita lihat di sini. Jadi saya memang cenderung untuk bersetuju dengan anda bahawa kemungkinan besar perasaannya itu memang benar. Dan saya rasa itu berkaitan dengan tuduhan terhadapnya di sini. Kerana dalam Law and Crime on Scandal, saya melaporkan, anda tahu, kes pembunuhan upahan, meracun suami, anda tahu, cinta tiga segi yang berakhir dengan, anda tahu, 100 tikaman. Itu bukan apa yang berlaku di sini, betul? Kerana dia didakwa melakukan pembunuhan tanpa niat, bukan pembunuhan darjah pertama. Ya, jadi ini adalah kes yang sangat unik di mana, dan ini juga pengalaman yang unik bagi saya, di mana pihak pendakwaan dan pembelaan nampaknya tidak berselisih faham tentang fakta. Jadi fakta-fakta, seperti yang diterangkan di mahkamah, adalah pada pagi Ahad itu, dia berada di apartemennya di Winthrop bersama istri barunya yang baru beberapa minggu dikahwini. Apabila pihak pendakwaan mengatakan bahawa dia menemui sebuah jaket yang dia tidak kenali di apartemennya. Dan di dalam jaket itu terdapat sepucuk pistol yang dia tidak pernah lihat sebelum ini. Dan menurut pendakwa raya, dia mengambil pistol itu untuk bertanya kepada isterinya, Jacqueline Berry, yang berumur 47 tahun, dari mana pistol itu datang. Dan menurut keterangannya kepada polis, pistol itu tiba-tiba meletus.
Jadi, itu jelas akan dianggap sebagai tuduhan membunuh tanpa niat kerana tiada bukti. Mereka tidak dapat membuktikan niat untuk mencederakan atau menyakiti isterinya. Dan anda tahu, kita boleh bincangkan perkara ini dengan lebih mendalam, tetapi laporan polis. Menyokong set fakta ini kerana inilah yang dia beritahu mereka semasa temu bual. Mangsa sendiri, Jacqueline Berry, memberitahu polis bahawa dia ditembak oleh suaminya, tetapi ia adalah satu kemalangan, petik tak petik. Dan jika anda kembali dan dengar rakaman audio pusat kecemasan, ketika mereka mula-mula menghantar paramedik dan polis ke tempat kejadian dalam panggilan 911, ia kedengaran seperti Jacqueline Berry mengatakan bahawa dia secara tidak sengaja ditembak oleh suaminya. Okey, saya ingin tanya tentang itu kerana kami mendapat banyak maklumat untuk episod ini daripada laporan anda. Sudah tentu anda berada di dalam mahkamah. Anda telah membuat penyelidikan semua itu. Dan salah satu perkara yang disebut secara khusus dalam artikel anda ialah peguam bela berkata, anda tahu, menurut kata-kata terakhir Jacqueline, dia mengesahkan bahawa ini adalah satu kemalangan. Adakah mereka memberikan butiran lanjut tentang apakah kata-kata terakhir beliau? Jadi itu adalah semata-mata melalui peguam bela Lorenzo Perez. Dan saya harus jelaskan, satu lagi perkara unik tentang kes ini ialah sebahagian daripada kes ini telah disegel oleh mahkamah. Jadi, kita tidak mempunyai gambaran yang 100% jelas tentang apa sebenarnya yang berlaku di dalam apartmen itu. Kami berjaya mendapatkan akses kepada laporan polis yang seperti anda tahu adalah sejenis naratif yang umum. Ia tidak begitu terperinci tentang apa yang berlaku. Tetapi peguam bela berkata bahawa antara kata-kata terakhirnya ialah, suami saya tembak saya. Ini adalah satu kemalangan. Dan saya cuma menyampaikan semula dengan kata-kata saya sendiri di sini. Tetapi sekali lagi, polis negeri dalam laporan polis mereka mengesahkan kenyataan itu bahawa dia berkata ia adalah satu kemalangan. Dan menurut panggilan 911, sekali lagi kedengaran seperti dia adalah salah seorang pemanggil. Bahawa dia mungkin sebenarnya telah bercakap di telefon dan berkata, ini adalah satu kemalangan. Saya telah tertembak secara tidak sengaja. Wow. Dan itu juga membantu untuk pembelaannya. Kerana sekali lagi, dalam kes-kes yang kebanyakannya kami liputi di sini, ia adalah pembunuhan tahap pertama, prarancangan. Kami melihat mesej-mesej teks. Awak tahu, adakah suami itu mencari? Awak tahu, cara untuk lolos selepas melakukan pembunuhan atau apa-apa sahaja. Seperti, contohnya, kes Brian Walsh yang saya pasti awak pernah liputi di WBZ. Awak tahu, kita nampak banyak carian yang memberatkan di sana. Ia tidak nampak sama di sini. Namun, ada satu perkara yang menarik perhatian saya sebagai hos rancangan skandal. Hakikat bahawa dia kata dia jumpa jaket yang tidak dikenali bersama pistol yang tidak dikenali di rumahnya. Dan saya terfikir, adakah berlaku hubungan sulit? Adakah itu jaket lelaki? Adakah ia milik seseorang? Ada apa-apa petunjuk tentang jaket itu milik siapa? Okey, jadi untuk lebih jelas, tidak. Dan saya memang bertanya secara khusus kepada peguam bela. Dia kata dia habiskan 2 jam bersama anak guamnya sebelum pertuduhan dibacakan. Nah, saya tanya, adakah dia beritahu awak dari mana pakaian asing atau senjata api asing itu datang? Dia kata, dia tak kata tidak, tapi dia kata mereka sedang melalui fakta-fakta. Dan pada ketika ini, seorang individu yang tidak dikenali telah membawa barang-barang itu ke apartmen mereka. Sekarang, apa yang menarik tentang semua ini ialah Sean Brewer ialah seorang penjenayah yang telah disabitkan kesalahan dengan rekod jenayah yang panjang. Dia memang tidak boleh memiliki lesen untuk membawa senjata api kerana rekod jenayahnya. Jadi, saya tidak boleh mengulas tentang motif dia memiliki senjata api. Saya tidak tahu. Tetapi, apa yang saya tahu ialah dia pernah terlibat dalam beberapa kes lain dengan pertuduhan menyerang dan mencederakan dengan senjata berbahaya. Dan dia juga telah didakwa dan disabitkan kesalahan rompakan bersenjata. Jadi, dan ada juga kes tertunggak untuk menyerang dan mencederakan seorang pegawai polis, melawan penangkapan, dan menyerang serta mencederakan dengan senjata berbahaya, yang semuanya akan menghalangnya daripada memiliki senjata api. Jadi bagaimana senjata api itu boleh berada di situ? Dan sama ada dia tahu tentang kewujudannya di situ, serta mengapa ia berada di situ, akan menjadi sangat penting untuk kes ini. Ya, dan awak juga ada bercakap tentang perkara ini. Kami dengar dalam perbicaraan semalam di mana mereka bercakap tentang, awak tahu, dia sedang berdepan dengan tuduhan-tuduhan lain yang masih tertunggak dan agak serius. Dia telah disabitkan. Dia ada rekod jenayah.
Dan di sinilah keadaan menjadi agak rumit kerana awak tahu, perbuatan buruk sebelum ini tidak selalu boleh digunakan terhadap seorang tertuduh. Dalam kes ini, ia mungkin tidak relevan. Pihak pembelaan boleh berhujah. Tetapi di pihak satu lagi, pihak pendakwaan boleh berkata, baiklah, adakah ini menunjukkan satu corak bahawa lelaki ini memang ganas? Namun, seperti yang awak telah nyatakan, menarik bahawa kedua-duanya nampaknya bersetuju. Saya percaya tajuk utama itu adalah sesuatu seperti pendakwa berkata, pistol itu terlepas tembakan secara tiba-tiba. Jadi, adakah ini menunjukkan bahawa lelaki ini, awak tahu, telah merancang lebih awal, mempunyai rekod jenayah yang panjang? Adakah ini satu kemalangan? Milik siapa pistol itu? Ada begitu banyak perkara yang terlibat di dalamnya. Dan saya rasa berdasarkan pengalaman awak di sini, hakikat bahawa dia mempunyai tuduhan lain, adakah itu sesuatu yang awak fikir boleh diambil kira? Maksud saya, apa pendapat awak tentang perkara itu? Saya tidak fikir ia akan berkaitan dengan niat dalam kes pembunuhan tanpa niat kerana saya tidak rasa mereka akan dapat membuktikan sebarang bentuk niat. Maksud saya, jika kita lihat semula, jika kita kembali kepada hakikat bahawa isterinya mengatakan bahawa dia ditembak secara tidak sengaja, terdapat satu kelongsong peluru yang telah digunakan, satu luka tembakan pada perutnya. Maksud saya bukanlah seorang penyiasat pembunuhan polis negeri, tetapi ia nampaknya menyokong naratif beliau mengenai kes ini. Tetapi dia juga didakwa atas memiliki senjata api tanpa lesen dan memiliki peluru tanpa lesen dan mempunyai pertuduhan serentak yang sedang berjalan di Mahkamah Perbandaran Boston atas kesalahan menyerang dan memukul seorang pegawai polis yang mana akan dibicarakan saya tak pasti, mungkin dalam 2 minggu lagi. Jadi saya rasa apa yang anda akan dapati di sini ialah kemungkinan pendakwa raya mungkin tidak akan terlalu mendesak terhadap pertuduhan membunuh tanpa niat itu. Memandangkan dia ada kes lain yang sedang berjalan yang mungkin akan menyebabkan dia dipenjara untuk tempoh yang agak lama. Dan mungkin mereka juga akan gabungkan perkara ini dengan perjanjian pengakuan bersalah. Jadi saya rasa mereka tidak akan berusaha keras untuk membuktikan niat kerana mereka sudah ada kes serentak yang sedang berjalan. Dan saya rasa saya juga perlu tanya, sebab kita ada penonton dari seluruh negara, dari seluruh dunia. Orang ramai tahu di mana Boston, tapi adakah ini kawasan di mana perkara seperti ini biasa berlaku? Maksud saya rasa orang ramai ada dalam fikiran mereka stereotip seperti filem The Town atau filem The Departed atau anda tahu, Jangan Pergi ke Saudi. Ia sebenarnya tidak sama seperti dulu. Maksud saya, tapi adakah anda pernah lihat perkara seperti ini berlaku dengan rekod jenayahnya yang panjang? Dia ada perbicaraan ini, semua perkara ini. Adakah ini sesuatu yang anda jangka untuk kawasan Boston itu? Jadi itu soalan yang sangat bagus kerana dia dan isterinya tinggal di Winthrop. Secara teknikalnya bukan di bandar Boston. Winthrop ialah sebuah bandar kecil yang cantik dan bersejarah. Terletak betul-betul di pelabuhan Boston. Ia menghadap ke lapangan terbang Logan. Pangsa puri mereka sendiri hanya 1 blok dari tepi laut. Terdapat gelanggang bola keranjang dan taman permainan yang sangat cantik berdekatan. Jadi, Winthrop sendiri bukanlah kawasan di mana kita menjangkakan perkara seperti ini berlaku. Satu lagi perkara ialah masa kejadian ini berlaku. Maksud saya, panggilan kecemasan 911 diterima sekitar jam 8.30 pagi. Memang pelik sekali. Kita tak terfikir tentang insiden rumah tangga atau insiden ganas berlaku pada pagi Ahad, apatah lagi pada hujung minggu cuti umum. Jadi tidak, Winthrop sendiri bukanlah kawasan yang dianggap kasar atau penuh jenayah. Tapi, seperti yang kita tahu, siapa tahu apa yang berlaku dengan pasangan ini? Mereka baru saja berkahwin beberapa minggu. Dan kami ada dengar dari keluarganya bahawa mereka menggambarkan dia sebagai seorang yang penyayang, baik hati, seorang kakak, makcik dan sepupu. Ia baru-baru ini telah memohon untuk mendapatkan apartmen ini bersama-sama. Dan anda tahu, ejen hartanahnya pun ada menghantar kenyataan kepada kami mengatakan bahawa dia adalah seorang penyewa yang luar biasa, seorang warga negara yang baik. Jadi anda tahu, siapa tahu sama ada mungkin sebagai pasangan dia cuba membetulkan dirinya, memperbaiki dirinya atau apa. Tetapi kemudian berlakulah insiden tragis ini dan ia berlaku di kejiranan kecil yang terletak di sebelah pelabuhan di mana anda pasti tidak akan menjangka sesuatu seperti ini berlaku.
Ya, dan saya rasa dalam laporan anda pun, anda ada sebut bagaimana dia kata dia sedang bersiap untuk ke gereja dan kemudian jumpa jaket yang tidak dikenali dan senjata api di situ. Yang sekali lagi, memang pelik. Ia tidak seperti kes-kes lain yang kami liputi di sini. Nampaknya dia sedang bersiap untuk ke gereja, jumpa jaket ini. Mungkin pistol itu terlepas tembakan. Saya perlu tahu jaket itu milik siapa, pistol itu milik siapa, semua itu. Itu adalah soalan yang masih belum terjawab. Dan saya rasa ini cuma soalan spekulasi sebagai penutup untuk hari ini. Apa pendapat anda? Saya tahu anda ada sebut tentang kemungkinan perjanjian pengakuan bersalah dalam kes ini. Sebab kita bercakap tentangnya, sekurang-kurangnya adalah kerana nampaknya dia benar-benar menyesal atas apa yang berlaku. Dia menangis di mahkamah. Jika mereka baru sahaja berkahwin, saya rasa dia mungkin benar-benar mencintai wanita ini. Dan anda tahu, mahu membina kehidupan bersama dengannya. Dan kemalangan memang boleh berlaku. Jadi saya rasa, jika anda ingin membuat kesimpulan tentang apa yang anda fikir akan berlaku, berdasarkan pengalaman anda membuat liputan di sistem Mahkamah Boston, apa yang anda jangkakan? Saya tahu bahawa dia telah menerima tawaran pengakuan bersalah untuk pertuduhan rompakan bersenjata di Cambridge dan berdasarkan rekod jenayahnya, dia mempunyai kira-kira 25 kes hanya dari Mahkamah Perbandaran Boston. Tebakan terbaik saya ialah perjanjian pengakuan bersalah akan berlaku selepas ini. Terutamanya, Maksud saya, dia memang memiliki senjata api dan dia tidak boleh memilikinya, tidak kira bagaimana ia berada di situ. Jadi, nampaknya bukti dalam hal itu agak kukuh. Ada 2 kes serentak ini. Dia juga mempunyai rekod jenayah yang panjang. Saya tak nampak dia akan bawa kes ini ke perbicaraan. Ya, saya pun boleh nampak macam tu juga. Maksud saya, mungkin akan ada perjanjian pengakuan bersalah. Tapi ini adalah kes yang kami akan terus liputi. Dan Louisa Miller, terima kasih kerana bersama kami dan benar-benar memberi kami gambaran tentang apa yang berlaku di dalam mahkamah menghuraikan kes ini. Laporan anda sangat bagus. Jadi, terima kasih kerana datang dan menghuraikannya. Sama-sama, terima kasih kerana menjemput saya. Sean Brewer dijadualkan kembali ke mahkamah pada 15 Julai untuk pendengaran untuk menentukan sebab munasabah. Dan di situlah episod skandal hari ini berakhir buat masa ini. Jika anda suka, anda tonton dan ingin melihat lebih banyak lagi atau berhubung dengan saya di media sosial, anda boleh cari saya di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih kerana menonton episod skandal hari ini. Seperti biasa, saya host anda, Sierra Gillespie. Dan kita jumpa lagi lain kali.